Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari bin Zulkifli, nombor matriks 048987. Saya akan menerangkan tentang Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam yang juga digelar sebagai Yazid II. Beliau dilahirkan pada tahun 65 Hijrah bersamaan dengan 687 Masihi dan seterusnya menjadi khalifah yang ke-9 untuk Bani Umayyah pada tahun 101 sehingga 105 Hijrah bersamaan dengan 720 hingga 724 Masihi ketika beliau berumur 36 tahun. Yazid merupakan satu-satunya khalifah yang berasal dari Bani Umayyah dari pihak ayah dan ibu, di mana dari jalur keturunan ayahnya dia termasuk dalam aliran keturunan cabang Marwani. Dari segi pelantikannya sebagai khalifah pula ditentukan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan secara rasminya menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Seterusnya kita pergi kepada pribadi Yazid bin Abdul Malik. Kehidupan khalifah yang melampaui batas merupakan puncak jatuhnya kerajaan Bani Umayyah. Beberapa khalifah Umayyah yang pernah berkuasa diketahui mempunyai kehidupan mewah dan berlebih-lebihan. Hal ini menimbulkan rasa antipati rakyat kepada mereka, seperti kehidupan dalam istana Byzantium agaknya mempengaruhi gaya hidup mereka, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yaitu Yazid pertama misalnya dikabarkan suka berhuru-hara dan memukul gendang dan menyanyi bersama para gadis sambil meminum minuman keras. Hal ini sekaligus menjadikan Yazid bin Abdul Malik juga seperti Yazid pertama yang suka berfoya-foya dengan budak wanita, gemarkan minuman keras, bercumbu dengan dayang-dayang istana dan penari-penari jelita dalam majlis maksiat. Sikap ini terjatuh kepada putranya, yaitu Al-Walid II, ternyata tidak berbeza dengan ayahnya. Seterusnya kita akan kupaskan tentang zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, di mana pada pemerintahannya terdapat banyak pergolakan dalaman, yaitu munculnya pemberontakan di Basrah yang dipimpin oleh Yazid bin Al-Muhallab. Yazid bin Al-Muhallab ini merupakan individu yang agak kontroversi, di mana seorang ahli politik yang berperingkat tengah. Beliau dilantik sebagai Gubernur Persia untuk menggantikan Hajjaj bin Yusuf semasa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Muhallab telah ditemui menipu memakan wang cukai, yaitu wang dari hasil pungutan tidak dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Hal ini menyebabkan Umar bin Abdul Aziz sangat marah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun memenjarakan Yazid bin Muhallab ke dalam penjara pada waktu itu. Dan apabila dia mengetahui tentang kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia berjaya melarikan diri dari penjara dan menuju ke Basrah. Beliau telah menulis surat kepada Umar yang isinya, "Sekiranya kamu diselamatkan dari kejahatan Umayyad, saya pasti akan menerima hukuman dari kamu. Tetapi kerana Yazid yang menggantikan kamu, saya risau bahawa saya akan melebihi batas saya, jadi saya memilih untuk melarikan diri." Dan antara perkara yang Yazid bin Muhallab telah lakukan ialah dengan menawan Al-Ahwaz dengan tenteranya yang dikumpul di Basrah. Penentangan yang dilakukan oleh Khalifah Yazid bin Muhallab telah diketahui oleh Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Lalu Khalifah Yazid bin Abdul Malik pun mengutuskan adiknya, yaitu Masalamah bin Abdul Malik, yang merupakan panglima perang yang tersohor pada masa itu, untuk memimpin tentera menentang Yazid bin Muhallab. Apabila berlakunya pertemuan, maka berlaku peperangan yang hebat antara kedua pihak. Namun dalam pertempuran tersebut, Yazid bin Al-Muhallab pun terbunuh bersama saudaranya Hibah bin Al-Muhallab. Seterusnya, dalam sistem pemerintahannya pula, Khalifah Yazid bin Abdul Malik menjalankan semula cukai di Mesir yang telah dihapuskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Hal ini supaya masalah kewangan negara dapat diatasi. Namun, dengan disebabkan sifat pribadinya yang suka berfoya-foya, maka wang cukai tersebut pun habis digunakan. Ini menyebabkan sesetengah rakyat amat membencinya. Dan jika kita bincangkan tentang penaklukan pada zaman Khalifah Yazid bin Abdul Malik, tidak banyak penaklukan yang dilakukan pada zaman pemerintahnya. Yang ada hanya percubaan untuk menakluki Khazar, tetapi menemui kekalahan. Untuk menebus kekalahan tersebut, beliau sekali lagi mengutuskan tentera di bawah pimpinan Al-Jarrah bin Abdullah dan berjaya menakluki Armenia. Sementara itu, tentera Islam yang berjuang di selatan Perancis di bawah pimpinan Al-Samah bin Abdullah dikalahkan oleh Duke Edo di Toulouse pada tahun 721 Masehi. Sebab itulah tidak ada kemenangan besar yang dicapai pada zaman pemerintahannya. Terdapat banyak lagi pergolakan dalaman dan luaran yang berlaku pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, tetapi tidak sempat untuk kita kongsikan dalam perkongsian ini. Seterusnya kita pergi kepada kewafatan Yazid bin Abdul Malik. Terdapat kisah di sebalik kewafatan Yazid bin Abdul Malik, di mana Yazid bin Abdul Malik telah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Hababah. Ketika perempuan tersebut telah meninggal dunia, ia begitu berduka cita dan langsung jatuh sakit. Setelah 7 hari mengurungkan diri, beliau akhirnya meninggal dunia pada tahun 105 Hijrah di usia 38 tahun. Pemerintahan Yazid bin Abdul Malik hanya bertahan selama 4 tahun 1 bulan. Sebagaimana yang tertulis dalam wasiat Umar bin Abdul Aziz kepadanya bahawa Yazid Abdul Malik tidak akan lama lagi di dunia setelah ketiadaan Umar bin Abdul Aziz, dan ia akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ia meninggal dunia, Khalifah Yazid bin Abdul Malik sempat menulis surat wasiat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia menulis 2 buah nama sebagai penggantinya secara berturut-turut sebagai Khalifah selepasnya. Dalam surat tersebut ia memasukkan nama saudara tirinya, yaitu Hisham bin Abdul Malik di turutan utama, dan Walid bin Abdul Yazid, yaitu putranya sendiri, di turutan yang selanjutnya. Tapi berbeda dengan nama-nama yang ditulis oleh Khalifah Sulaiman yang diputuskan melalui pertimbangan untuk mendamaikan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan Bani Umayyah. Kali ini, orang kedua setelah Hisham adalah putranya sendiri. Pertimbangan ini yang mengingatkan kita pada keputusan Muawiyah ketika memilih Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya, di mana sistem keturunan dilakukan pada zaman pemerintahan mereka. Sebagaimana dulu keputusan Muawiyah membawa petaka bagi Bani Umayyah dan kaum muslimin, keputusan kali ini memutuskan jalan bagi sejarah untuk menghapuskan dinasti Umayyah dari garis zaman. Jadi sekian saja perkongsian saya tentang Yazid bin Abdul Malik. Seterusnya kita akan dengarkan tentang Khalifah yang ke-10, Khalifah seterusnya yang akan dibentangkan oleh saudara Adib Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Adib Haikal Peridwan 045031. Hari ini saya akan membentangkan Hisham bin Abdul Malik. Pertama, untuk latar belakangnya, dia telah memerintah selama 20 tahun dan beliau merupakan Khalifah yang ke-10. Tempoh pemerintahannya berlaku pada 26 Januari 724 Masehi sehingga 6 Februari 743 Masehi, dan pusat pemerintahannya di Dimashq. Beliau juga telah mengambil alih tempat abangnya sendiri, iaitu Yazid II. Semasa Hisham ini memerintah, di bawah pemerintahannya terdapat masalah dan beliau dapat tangani masalah itu. Ada satu pendapat daripada ahli sirah yang mengatakan bahawa dia adalah seorang yang tidak mahir dalam urusan ketenteraan. Ianya adalah satu kesilapan. Hal ini kerana setiap pemberontakan di zamannya dapat ditumpaskan. Malah anak-anaknya sendiri seperti Sulaiman dan Muawiyah dan kerabatnya, iaitu Maslamah bin Abdul Malik dan Marwan bin Muhammad, telah
telah dihantarkan untuk beristihad. Seterusnya saya akan present strategi. Untuk strategi di India, Hisham telah menghantar pasukan tenteranya untuk selesaikan pemberontakan Hindi, yang mana pemberontakan Hindu itu telah diketuai oleh Jai Singh, dan pemberontakan ini telah berlaku di Sindh. Setelah itu, Bani Umayyah dapat semula wilayah itu di India. Seterusnya untuk di Sepanyol, Hisham juga telah menamatkan Pakatan Dalam Negeri, yang mana pakatan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah itu, Hisham telah menghantar pasukan tentera yang besar di Perancis. At the time, Islam berjaya tapi dapat dikalahkan dalam pertempuran Tours, iaitu Balad Ash-Shuhada, yang telah diketuai oleh Charles Martel. Dan untuk di negara Afrika Utara pula, pemberontakan besar telah berlaku daripada pemberontakan besar dari kaum Barbar dapat dikalahkan, dan askar-askar Barbar ini yang berjumlah dia ratusan ribu. Kemenangan ini telah mengakhiri pemberontakan di Afrika Utara. Selain itu, beliau juga telah menghadapi pemberontakan dari Zaid bin Ali, cucu Hussein bin Ali, dan pasukan Zaid itu dapat dikalahkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Untuk di Andalusia pula, Hisham melantik Panglima Ambasa bin Shuhain sebagai gubernur, yang untuk ganti Sammah bin Malik Al-Khawlani. Maknanya Sammah bin Malik Al-Khawlani ni gubernur, lepas tu dia telah gugur. Jadi Hisham ni telah melantik Panglima Ambasa untuk menggantikannya. Setelah itu, Panglima Ambasa and the gang, yang mana geng-geng tenteranya yang besar, telah menyeberangi pegunungan Pyrenees dan menakluk wilayah Narbonne di selatan Perancis. Dan beliau maju ke Marseille dari Avignon serta Lyon dan Burgundy. Kemenangan ini dia telah naikkan semangat lagi geng-geng Ambasa ni, dan mereka terus mara ke utara dan menakluk beberapa daerah sampai ke tebing Sens di pinggir sungai Sins, yang jaraknya sekitar 100 batu dari Paris. Time tu Paris tu bukan ibu negeri untuk Perancis lagi, tapi time tu pada wilayah Switzerland. Untuk seterusnya, saya akan menerangkan jasa-jasa yang telah beliau sumbangkan. Pertama, beliau telah berjaya menakluk daerah Kaisaria, Armenia dan yang lain-lain, yang mana yang lain-lain itu telah berada di bawah kekuasaan kerajaan Rom dan Turki. Seterusnya, beliau telah mengisytiharkan wilayah Andalusia itu sebagai negara yang berdiri dengan sendirinya pada tahun 138 Hijrah atau 756 Masihi. Dan beliau juga telah berjaya menakluk Sepanyol. Sebenarnya beliau telah berjaya mengembalikan tafsiran syariah, yang bagaimana fahaman ini telah dipakai pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. So dia telah mengembalikan balik pemahaman ini pada zaman dia. So itu adalah satu sumbangan yang besar untuk dia. Sekian, saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum guys. Jadi aku akan sambung pembentangan oleh Adib tentang Al-Walid Ibnu Yazid Ibnu Abdul Malik. Jadi kita lihat dulu siapakah beliau. Okey, beliau, nama penuh beliau ialah Al-Walid Ibnu Yazid Ibnu Abdul Malik, seperti yang tertera di hadapan tadi. Dan juga beliau menjadi khalifah selama setahun saja, iaitu tahun 125 hingga 126 Hijrah ataupun 743 hingga 744 tahun Masehi. Jadi beliau ni digelar sebagai Al-Walid II. Sebab apa? Untuk membezakan antara beliau dengan Khalifah Al-Walid Ibn Abdul Malik. Okey, itulah sebabnya. Jadi seterusnya kita lihat perjalanan hidup Al-Walid II ni. Jadi Al-Walid ni terbahagi kepada dua kehidupan dia dulu. Pertama kita lihat sebelum menjadi khalifah dan juga semasa beliau menjadi khalifah. Jadi sebelum beliau menjadi khalifah, okey, sebelum tu saya nak terangkan kepada anda. Yang slide ni saya dah bagikan beberapa warna. Jadi setiap warna tu ada, setiap karakter tu ada warna yang lain-lain. Maknanya tak keliru nanti. Jadi kita lihat dulu zaman Yazid Ibn Malik ataupun ayah kepada Walid. Pada zaman pemerintahan ayah dia,
dia pernah ingin dicalonkan selaku putera mahkota pewaris kepada ayahnya, tapi waktu itu dia terlalu muda, iaitu umur 10 tahun. Jadi terpaksalah dia Yazid ni berikan kepada Hisham Abdul Malik, iaitu saudaranya. Dan juga Walid ni dia tak dibenarkan kata kanting, jadi dia dilantik sebagai putera mahkota yang kedua. Maknanya ayah ni dia lantik secara berpakej. Pertama dia lantik Hisham, kedua baru dia lantik Walid. Tapi malangnya pada zaman pemerintahan Yazid ni, sebelum Yazid meninggal, Walid ni dah cukup umur. Maknanya dia agak menyesal lah dengan tindakan dia yang melantik Hisham selaku penggantinya. Jadi bergerak kepada zaman pemerintahan Hisham pula, Hisham Ibnu Abdul Malik. Jadi beliau cuba untuk tidak melantik Al-Walid, tapi gagal. Sebab apa? Sebab dah ada wasiat daripada Yazid yang warna hijau tu. Jadi sebab apa dia nak gagalkan pelantikan Walid? Okey, nanti kita lihat kenapa. Jadi kita lihat semasa beliau menjadi khalifah selepas tamatnya pemerintahan Hisham Ibn Malik. Jadi antara sumbangan, kita lihat sumbangan dia dulu. Pertama, dia telah menaikkan gaji tentera. Kedua, dia telah beri bantuan kepada orang-orang miskin. Dan ketiga, dia ni bagi bantuan khusus pula kepada orang buta dan orang tua yang tiada keluarga, dan bantu untuk rawat orang tua tersebut. Okay, itu adalah antara sumbangan dia semasa beliau memerintah. Namun itu bukan highlight dalam story Al-Walid 2 ni. Jadi highlightnya apa? Ini dah highlightnya permasalahan insan yang bernama Al-Walid 2. Jadi pertama, asal jadi fasik. Jadi dia ni suka berfoya, banyak buat dosa dan sebagainya. Kedua, dia ni suka minum arak. Okey, yang paling dia punya teruknya level minum arak ni, dia pernah pergi ke Mekah hanya untuk meminum arak depan Kaabah. Dan dikatakan ada buat kemah dan sebagainya, tapi berjaya dihalang. Tapi itulah, dia suka minum arak. Ketiga, dia melanggar syariat Islam. Dia punya langgar tu, dia nikahi isteri ayah beliau sendiri. Maknanya macam berkahwin dengan mak sendiri lah. Macam tu. Kemudian dia ada masalah dalam pemerintahan beliau. Dia paksa untuk anaknya dibaiat ataupun dijadikan pewarisnya, sedangkan anak-anak dia tu tak cukup umur lagi, bawah umur lagi, iaitu Al-Hakam dan Uthman. Jadi perkara ni lah antara disebabkan yang warna kuning tadi. Okay, tengok warna kuning tadi, ni lah sebabkan Hisham tak nak melantik Al-Walid untuk menjadi khalifah, sebab dah tahu dia memang teruk. Jadi kita lihat di akhir riwayat Al-Walid ni, yang mana berlaku pemberontakan yang dipimpin oleh sepupunya sendiri. Okey, Yazid bin Walid dan Ibn Abdul Malik. Yang warna biru ni Al-Walid yang tengah-tengah tu, Al-Walid 1 yang kita cerita menunggu dia tadi. Dan juga berlaku peperangan antara tentera Yazid dengan tentera Al-Walid. Okey, cerita dia macam ni. Okey, dengar betul-betul ya. Dulu, okey, kita flashback balik. Yazid yang warna hijau ni dulu dengan Hisham yang warna kuning tu ada pergaduhan. Dan ketika Yazid memerintah, dia ada tangkap ahli-ahli keluarga Hisham yang mampu untuk ganggu gugat kuasa dia. Jadi dalam dia orang tangkap ahli keluarga yang warna kuning tu, okey, keluarga Hisham, ada seorang yang terlepas ataupun melarikan diri, iaitu Yazid Al-Walid ni. Jadi Yazid ni dia mengumpulkan kepercayaan, mengumpulkan kuasa, meluaskan kuasanya di satu daerah di Syria dan Palestin. Dan di situlah dia berjaya kumpulkan tentera untuk lawan dengan Al-Walid 2 ni. Jadi jadi Al-Walid 2 ni dia dah tahu pasal Yazid nak serang dia, jadi dah terlambat. Tentera Yazid menang dalam peperangan tu, dan juga Walid cuba untuk lari ke rumahnya, tapi dikepung oleh 10 orang. Ada kata 10 orang lah kan. Dan dia dibunuh. Dan sebelum dia dibunuh, adalah dialog yang antara dia orang. Dikatakan, kenapa kau nak bunuh aku? Al-Walid yang merah tu kata, kenapa kau nak bunuh aku? Dia kata, bukan sebab kau pemerintah tak elok ke apa, tapi sebab kau dah melampau melanggar syariat Islam. Okey. Dan Walid ni juga, okey, dikenali sebagai Fir'aun. Okey, sebab apa? Sebab tadilah, sebab kejahatan-kejahatan tadi. Dan akhirnya dia dipanggil kepala
Dan ada riwayat mengatakan kepala dia tu dicocok di hujan lembing dan dibawa ke seluruh jalan dan juga pasar. Macam tu sekali kan. Dan Al-Walid hanya sempat melintas selama 1 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi kesimpulannya kat sini, pertama, kita kenalah ikut syariat Islam. Tak kira siapa pun kita, pemerintah ke, orang bawahan ke. Sebab apa? Kalau bawah pemerintah mana tahu, apa lagi anak buah. Sehingga kan efeknya kejahatan ni dan juga tentangan ni berefek kepada kejatuhan Bani Umayyah. Sebab itulah. Kemudian kedua, selaku pemerintah, kita kena pilih pemerintah yang baik lah. Sebab itulah dia sekarang ni, kita kat Malaysia ni bersyukur kita guna demokrasi. Kita ada hak untuk memilih. Kalau yang macam tadi kita lihat macam mana Yazid yang warna hijau tu, dia berpackage kan, dia waris wasiat secara berpackage. Jadi kelemahannya kat situ, kita tak tahu sama ada kita punya waris tu akan jadi baik ataupun buruk. Okey, faham tak? Maknanya kita tak tahu. Cucu, contoh aku wasiatkan aku selaku Perdana Menteri, aku nak wasiatkan anak aku jadi Perdana Menteri. Kita tak tahu. Kalau pemimpin tu baik, baiklah. Kalau jahat, jahatlah dia. Jadi itulah antara yang boleh saya dapat simpulkan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Stay at home dan jaga diri. Assalamualaikum.